Assalamualaikum bagi yang beragama Islam. Hello, hai bagi yang tidak beragama Islam. Video ni saya nak menjawab persoalan daripada Yus Murtad, itu mengatakan bahawa Allah itu setan, dan juga mengatakan bahawa syurga bagi orang Islam itu adalah pesta seks. Ini satu da'ayah yang jahat dia daripada mulut Yus Murtad inilah. Sebab tu kita orang Islam tidak pernah mencaci, tidak pernah memaki ataupun tidak pernah mengherdik, meringan-ringankan ataupun menghina agama orang lain. Sebab agama Islam ni agama yang baik, agama yang syumul, agama yang selamat. Sebab tu kita sebut Islam. Sebab tu disebut agama Islam itu adalah selamat. Sebab tu kalau kita lihat dari segi sejarah sendiri pun, saintis pun mengatakan, atau pengkaji sejarah mengatakan apa dia, di mana negara majoritinya umat Islam, orang kafir yang berada dalam negara orang Islam itu menjadi selamat, berada dalam keadaan selamat, tidak diganggu. Kenapa? Prinsip orang Islam, prinsip agama Islam. Tetapi bila orang Islam yang berada di negara orang kafir, apa yang berlaku? Mereka ditindas dan berbagai-bagailah. Kalau kita lihat banyak negara-negara Kristian, di majoritinya orang Kristian, apa yang berlaku pada umat Islam, orang Islam diketepikan, tidak disamatarafkan dan sebagainya lah. Orang Islam ni hidup dalam keadaan dalam keadaan ketakutan dan sebagainya. Ini sikap yang buruk kepada orang Nasrani dan orang agama Nasrani dan orang-orang beragama Yahudi. Dan kenapa? Karena agama mereka sendiri mencaci, mencela, bukan takat sesama manusia, bukan sesama rakyat biasa, tapi mereka sendiri telah membunuh nabi-nabi mereka, dan mereka sendiri telah mensalib nabi mereka. Mereka juga telah mensalib Tuhan mereka. Seperti mana agama Nasrani itu Kristian, agama Kristian itu mensalib Yesus. Yesus bukan dengan rela hati disalib diri dia, tetapi Yesus ini telah ditangkap oleh Pilatus, kemudian disalib oleh siapa? Oleh puak-puak yang yang hari ini kononnya mengaku bahawa Yesus itu sebagai Tuhan. Sedangkan dulu masa Yesus itu hidup, apa mereka buat? Mereka mensalib dan mereka menghardik, mereka mencaci. Bukan takat Yesus saja, bukan Nabi Allah Isa AS saja yang dicaci, tapi mereka mencaci juga Maryam, ibu kepada Nabi Allah Isa AS. Ini sejarah telah membuktikan. Jadi orang Kristian jangan menipu, dan orang Kristian jangan memutarbelitkan fakta. Okey. Jadi saya nak masuk pada topik. Okey. Saya nak bezakan di antara syurga orang Islam dan syurga yang diajar dalam Bible. Saya nak petik satu ungkapan daripada Matius 25:8, iaitu dia kata apa? Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Matius 25:8. Dan kemudian Matius 25:9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami, untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Matius yang ke-25:10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai itu, dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang penjamuan kahwin, lalu pintu ditutup. Matius 25:10. Yang ni syurga bagi orang Kristian. Dalam syurga masih lagi ada perasaan syak wasangka, buruk memburuk, caci mencaci, hina menghina. Dalam syurga bagi orang Islam, semua sama tara, semua sama cantik, dan tidak ada lagi sifat-sifat dusta, tidak ada lagi sifat-sifat keji, sifat-sifat hina dan sebagainya. Sebab syurga ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang beriman ni apa dia? Iaitu satu kenikmatan yang tidak ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada di atas muka bumi. Kalau kita tengok dalam tulis Bible Matius ni, seumpama dia menggambarkan syurga ni macam dunia. Syurga ni macam dunia, ada penjual, ada pembeli, nak kena kerja lagi, dan ada orang huduh, dan ada orang cerdik, mungkin ada orang gemuk, mungkin ada orang kuri dan sebagainya. Sedangkan Islam memuliakan manusia ini. Saya nak bawa satu potongan ayat Al-Quranul Karim dalam suratul Naba ayat yang ke-31. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba
wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Yang mana Allah SWT nak bagi tahu kat sini apa dia? Bahawa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka ini disediakan tempat yang seelok-elok mungkin, sebaik-baik mungkin, sehingga akan kata ulama, syurga ni kalau kita nak pandang hebatnya dunia ni macam mana, hebat lagi syurga. Sebab mana? Kalau pemikiran kita kata rumah banglo ada kolam renang, ada macam-macam, kita fikir nescaya tidak sama lagi dengan apa kita fikir. Sebab dia apa? Syurga Allah Taala tak dapat difikir, tak dapat nak digambarkan oleh pemikiran kita. Dan kemudian dalam syurga ni juga Allah Subhanahu Wa Taala beritahu apa? Ada buah-buahan, lautan susu dan sebagainya. Lautan, kita kata pemikiran kita, mana ada satu lautan susu di dunia ni, tapi yang hanya ada di akhirat. Ni bagi siapa? Bagi orang-orang yang nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ni kenikmatan. Syurga ni satu kenikmatan. Dan kemudian Allah Taala sebut apa? La yasma'una fiha lahwan wala kidzaba. Yang mana di dalam syurga ni tidak ada lagi dengar cerita buruk. Tak ada lagi nak mencaci, nak mengumpat, nak menghina. Tak ada lagi. Sebab tak ada perasaan. Tak ada perasaan nak menghina orang. Sebab dia apa? Orang-orang yang masuk syurga ni adalah orang-orang yang baik. Orang yang masuk syurga Allah SWT ni adalah orang-orang yang taat. Wala kidzaba. Tidak ada lagi cemuhan, dusta. Tak ada lagi. Tak ada cakap-cakap tipu. Yang macam orang Nasrani buatlah ni. Yang macam Cik Yus buatlah ni. Yus Murtad buatlah ni. Itu pendustaan terhadap agama Islam. Pendustaan terhadap agama Islam. Sedangkan fakta mengatakan bahawa agama Islam satu agama yang membimbing, menjaga umat-umat dia, yang menjaga pengikut-pengikut dia daripada bangun tidur sampai tidur balik. Maksudnya daripada bangun tidur pagi sampai malam menjaga. Sebab dalam Al-Quran ni menceritakan bab sains, menceritakan bab siasat, menceritakan bab teknologi, cakrawala alam, perjalanan bulan, bintang dan sebagainya. Bagaimana cakrawala alam, bagaimana matahari berfungsi, bagaimana bulan berfungsi, bagaimana berlakunya fotosintesis di antara tumbuh-tumbuhan, dan bagaimana Allah Taala menceritakan juga dari segi sains begitu, dan sistem peranakan contohnya. Sistem peranakan. Kita kata hari ini mungkin orang hebat boleh buat handphone, hari ini kita type saya, kita hantar dekat orang pun dapat saya. Tapi Allah Taala teknologinya lebih hebat daripada manusia. Contoh kita tengok apa dia? Kita tengok yang seperti mana Allah Taala Subhanahu Wa Taala sebut. Apa dia? Kita ni manusia ni apa dia? Ni sains mentafsirkan. Ni Quran turun 1441 tahun dulu. Lama, 1000 tahun dulu. Yang waktu tu belum ada teknologi yang kita nampak hari ni, yang boleh kita ada mikroskop dan boleh tengok dan boleh buat kajian dan sebagainya. Ni cerita Nabi yang pakai sorban, yang pakai baju buah, yang duk pegang tasbih, yang duk berzikir, mengeluarkan satu fakta apa dia daripada Al-Quran, kalamullah, iaitu apa dia? Al-Quran mengatakan apa dia? Teknologi yang Allah Taala berikan, tunjukkan kepada kehebatan Al-Quran ni apa dia? Allah Taala kata apa? Saya baca sikit satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-37. Mana dia? 40. Tak jumpa lah mana pintu. Okey. Allah Taala kata apa? Teknologi yang Allah Taala buat, yang Allah Taala buat apa dia? Kita hari ni orang lelaki masukkan air mani dalam rahim perempuan, isteri dia. Apa keluar? Keluar manusia, bukan keluar air. Manusia hari ni buat handphone, hantar gambar dalam handphone, hantar sampai sana, sampai kat kawan kita di sana. Gambar yang sama juga. Tapi Allah Taala punya hebat teknologi dia, buat bagi ayat tapi keluar anak. Keluar manusia. Manusia ni pula boleh hidup dalam perut ibu selama 9 bulan. Dan boleh hidup, boleh bernafas dalam perut. Teknologi siapa? Ni teknologi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teknologi ini nak membuktikan bahawa Allah Taala ni Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Taala, Al-Quran bukan kalam Muhammad tapi kalam Allah. Ni Allah Taala nak membuktikan bahawa ni adalah kalam Allah. Berlainan dengan Bible. Cerita apa dia? Dia cerita pemari duk cerita
apa Yesus nak pergi mari cerita cerita biasa, macam cerita dongeng, cerita komik, cerita novel, macam ni cerita novel ni, mai perempuan yang muka huduh, mai jumpa, mai kata apa, bagi kami minyak, kemudian kawan cerdik pandai tu tak boleh, minyak ni tak boleh bagi ke hang, minyak ni kami punya, kalau bagi ke hang kami pun habis, kami kami pun hidup dalam gelap, hang boleh hidup dalam gelap, tak boleh bagi ke hang nak hampir beli tempat lain, hampir beli dekat penjual dia. Ni cerita apa ni? Cerita apa? Kita fikir pun tak tahulah kalau Cik Yus tak tahulah kalau Cik Yus cerdik. Kan, kalau Cik Yus cerdik boleh fikirlah, kan? Tapi kita nak beritahu macam mana hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah adalah hak Allah, bukan hak kita. Cuma kita menyampaikan. Sebenarnya saya dah malah nak menjawab Cik Yus murtad ni, kan? Tetapi dakwah yang dia buat terpaksa saya jawab supaya mana pengikut ataupun yang mengikutnya follow YouTube saya ataupun channel saya tadi dapat sikit ilmu dan memberi sikit keyakinan kepada kita bahawa Islam itu adalah agama yang diredai oleh Allah SWT. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, iaitu agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan ialah agama Islam, agama yang mentauhidkan Allah yang satu, mentauhidkan Tuhan yang satu, dan mempercayai bahawa para nabi 25 rasul dan 25 nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ni daripada kalangan manusia dan mereka ini bukannya Tuhan. Seperti mana Nabi Allah Isa AS, Nabi Allah Musa AS, dan Nabi-Nabi yang lain, semuanya adalah utusan Allah, dan mereka mengesahkan Tuhan yang satu, iaitu Tuhan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit, 7 petala langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan Bapa, bukan Tuhan Yesus, dan bukan Tuhan Ruhul Qudus, tetapi Allah, Tuhan yang Esa, yang menciptakan menciptakan sekaliannya langit dan bumi dan barang yang ada di antaranya. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan kita mendapat sedikit manfaat daripada video ni. Jadi tolong sampaikan kepada kawan-kawan kita, sharekan video ni. Kalau yang belum subscribe, tolong subscribe untuk kita follow video-video yang akan datang. InsyaAllah saya akan kemukakan dalil-dalil yang lain, insyaAllah. Wallahu alam.